Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Nur Akila binti Jumadi, nombor matriks KIT 211104230 pada hari ini akan memberikan pandangan kritis mengenai gejala sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat dan cara terbaik untuk mengatasinya. Ada apa dengan gejala sosial ni sebenarnya? Gejala sosial ataupun masalah sosial adalah satu aktiviti atau perbuatan negatif yang mampu menjejaskan kredibiliti. Gejala ini bukan sahaja boleh mencemarkan maruah diri, malah turut mencemarkan maruah keluarga, komuniti, masyarakat dan negara. Di Malaysia, gejala sosial boleh diperkatakan sebagai satu fenomena yang tiada penghujung seandainya tiada langkah-langkah tegas dalam membanteras budaya negatif ini. Apa yang lebih membimbangkan lagi apabila teknologi maklumat ini semakin sebati dalam kehidupan seharian anak muda. Bentuk-bentuk gejala sosial dalam kalangan masyarakat. Bentuk-bentuk gejala sosial jika ingin dibincangkan secara berasingan boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama secara umum di mana melibatkan semua pihak tanpa mengira had umur. Yang kedua pula secara khusus, iaitu hanya melibatkan golongan remaja. Antara bentuk gejala sosial yang sering melanda masyarakat masa kini. Yang pertama ialah penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah membawa maksud penggunaan dadah pada tujuan yang salah di mana mampu memudaratkan nyawa seseorang. Isu penyalahgunaan ini merupakan masalah nombor satu negara Malaysia. Kerajaan terpaksa menghabiskan dana yang amat besar semata-mata untuk mencegah isu ini, terutama dalam kalangan masyarakat Melayu Islam. Jadual ini menunjukkan perbandingan jumlah penyalahguna dan penagih dadah mengikut negeri dari tahun 2019 sehinggalah tahun 2020. Kita lihat dahulu perbandingan yang telah dikaji pada tahun 2019 di mana Kelantan mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 16,341 yang menjadikan jumlah keseluruhannya mencapai angka 142,199. Manakala menjelang tahun 2020, negeri Johor menjadi negeri pertama yang mencatat sebanyak 16,138 menjadikan jumlahnya 128,325. Dari sini dapat saya simpulkan bahawa sedikit sebanyak kerajaan juga mampu membendung kes ini dengan baik sekiranya kes ini diambil dengan tindakan yang tegas. Seterusnya ialah minum minuman keras iaitu arak. Minum arak tidak kira dalam kuantiti yang sedikit ataupun banyak adalah perbuatan yang ditentang dalam agama Islam. Ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu berjaya. Namun perbuatan ini dipandang remeh oleh masyarakat masa kini. Jika seseorang acap kali meneguk minuman keras tersebut, kemungkinan besar ia akan menghadapi penyakit kritikal seperti tuberkulosis, iaitu batuk kering yang boleh menyebabkan maut. Selanjutnya ialah perbuatan halwat. Kegiatan halwat ini merupakan lanjutan daripada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan.
tanpa tujuan yang baik. Kebiasaannya, perbuatan ini tidak berakhir begitu sahaja, bahkan akan mendorong kepada perkara buruk yang lain seperti seks bebas dan bersekedudukan tanpa sah. Firman Allah Subhanahu wa taala mengenai larangan mendekati zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Faktor-faktor tercetusnya gejala sosial. Punca utama ialah kurang didikan agama. Didikan utama sebelum anak-anak melangkah ke alam persekolahan ialah didikan dari rumah. Tidak kira sesibuk mana pun ibu bapa dengan kerja seharian, mereka perlu memantau dan menerapkan hal-hal berkaitan agama dalam keluarga. Contohnya, mendirikan solat berjemaah pada setiap waktu. Yang kedua ialah pengaruh rakan sebaya. Kebiasaan mereka yang mudah terpengaruh dengan rakan sebaya ini ialah mereka yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup dari kedua ibu bapa mereka. Mungkin anak-anak ini tiada tempat untuk mengadu dan menyebabkan mereka meluahkan perasaan kepada rakan yang mereka percayai. Kesan gejala sosial. Kesan terhadap individu. Gejala sosial dalam kalangan masyarakat, terutama remaja, secara tidak langsung boleh menyebabkan keruntuhan akhlak. Dapat kita lihat pada hari ini, golongan remaja semakin lalai mengejar fashion dan tidak kurang juga mengikut gaya hidup barat. Kesan terhadap keluarga. Institusi kekeluargaan memainkan peranan yang amat penting dalam menjamin sebuah keluarga yang bahagia dan harmoni. Ibu bapa yang baik mampu mencorakkan kehidupan dan masa depan yang cerah untuk anak-anak mereka. Jika sesebuah keluarga gagal memupuk sifat bertolak ansur dan saling memahami, akan menyebabkan berlakunya penceraian. Akibat dari penceraian secara tidak langsung akan memberikan impak terhadap anak-anak dan menyebabkan mereka kurang perhatian dan hilang tempat untuk bermanja. Kesannya, anak-anak akan mudah terdedah kepada masalah sosial seperti budaya lepak, lumba haram dan sebagainya. Melabur ke pangkalan isi yang berikutnya iaitu kesan terhadap negara. Implikasi utama terhadap negara jika gejala sosial tidak ditangani segera akan menyebabkan negara kehilangan pelapis generasi akan datang. Pada masa yang sama, hal ini akan menjadikan kerancakan pembangunan negara terbantut dan keadaan sosioekonomi negara menjadi lembab kerana wujudnya gejala sosial dan keruntuhan akhlak yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Perkara ini menjadikan kadar jenayah dalam negara juga akan meningkat sejajar dengan peningkatan gejala sosial. Ia sekaligus meningkatkan kos perbelanjaan kerajaan untuk mengurangkan kadar jenayah. Seterusnya, anasir-anasir luar akan meresap masuk ke dalam negara sekiranya generasi muda pada hari ini gagal untuk memelihara akhlak mereka. Antara cara untuk mengatasi gejala sosial ialah: yang pertama adalah peranan diri sendiri dalam mengatasi gejala sosial ini. Hal ini demikian kerana apa-apa yang dilakukan adalah berdasarkan kehendak dan kemahuan diri sendiri. Sekiranya diri sendiri tidak mahu melakukan itu, maka kita tidak akan melakukannya. Oleh itu, kita perlulah muhasabah diri sebelum menuding jari kepada sesiapa. Dengan ini, kebejatan moral dalam kalangan remaja boleh dikurangkan, seterusnya dapat membuka jendela kepada kemajuan dan pembangunan negara.
Selain itu, peranan ibu bapa juga penting dalam mengekang masalah gejala sosial ini. Kemahiran mengasuh meliputi kefahaman terhadap jiwa remaja anak-anak. Sebagai contoh, kemahiran mendengar dan berbincang dengan anak-anak perlu dipupuk. Selanjutnya, ibu bapa juga haruslah peka dan membantu remaja dalam memahami perubahan fizikal dan seksual mereka. Sehubungan dengan itu, institusi keluarga penting. Paling penting perlu dititik beratkan ialah soal agama. Ibu bapa perlulah mendidik dan mengajar mereka dengan didikan agama yang kamil kepada anak-anak sejak mereka setahun jagung. Hal ini bersesuaian dengan pepatah Melayu iaitu melentur puluh biarlah dari rebungnya. Seterusnya akan saya huraikan serba sedikit pandangan Islam terhadap masalah sosial dalam kalangan masyarakat. Islam melihat masalah sosial ini adalah masalah yang berkaitan dengan komuniti manusia itu sendiri. Oleh itu, Islam melihat masalah yang berlaku ini tidak boleh diselesaikan kecuali dengan niat yang ikhlas dan perbuatan itu bermula dengan diri sendiri. Pertama, untuk menyelesaikan masalah manusia, pembangunan rumah hendaklah dilakukan. Kedua, untuk menyelesaikan masalah manusia, cabang kepada masalah hendaklah dibanteras. Pendidikan yang hendak diberikan kepada masyarakat hendaklah bersepadu. Apabila disebut perkataan pembangunan rumah ini, ia lazimnya dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, pembangunan fizikal dan yang kedua, pembangunan sastia. Perkaitan ini ada dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang menjelaskan kemusnahan mereka adalah oleh kemaksiatan dan penyelewengan yang mereka lakukan sendiri. Ini bermakna kemusnahan mereka adalah disebabkan oleh tangan mereka sendiri. Dari penelitian yang telah dilakukan, kebanyakan gejala sosial dalam komuniti mula berlaku seawal usia remaja dan juga semasa anak-anak di bangku persekolahan. Masalah ini perlu dilihat dari konteks mata rantai, di mana ia tidak akan terjadi sekiranya golongan dewasa tidak memulakannya. Perlakuan orang dewasa atau ibu bapa mudah dicontohi oleh anak-anak. Kurang pengawasan dari ibu bapa boleh menolak anak-anak ke kancah maksiat. Sekiranya anak-anak yang lahir tumbuh membesar dalam kelompok yang sihat, maka akan baiklah anak-anak itu. Al-Quran melihat manusia merupakan ejen pembangunan yang utama di muka bumi. Berjaya atau tidak pembangunan di dunia adalah bergantung kepada manusia. Alhamdulillah, selesai sudah penerangan saya mengenai topik gejala sosial dalam kalangan masyarakat. Dengan rendah hati, saya ingin memohon maaf jika terdapat kekurangan sepanjang video ini. Dan saya sudahi video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.